meninggikan atas yang lain dengan melihat kemuliaan bagi dirinya mengatasi orang-orang yang lain. Okey, maksudnya masuk kibria ini merasakan dirinya lebih tinggi daripada orang yang patut-patut dimuliakan. Kita nak orang mulia kita sampai kadang-kadang sampai ke satu tahap tolong sikitlah. Saya ni bukan calon-calon orang. Okey, saya ada title. So tolong muliakan, respect kepada saya. Ada orang yang macam tu. Okey, saya kalau nak makan minta maaf lah, saya tak makan kat warung-warung tepi jalan. Okey, paling seorang saya nak kena makan kat hotel. Okey, nak kena ada garpu contohnya mungkin begitu. Siapa saja yang ada nak tinggikan daripada orang yang lain, maka orang tu masuk dalam bab sifat yang dinamakan sebagai kibria. Baik, yang kedua azmah. Okey, maksud azmah ni adalah membesarkan ataupun kita kata keadaan sesuatu pada dirinya itu mulia, sempurna dan terkaya. Dia rasa dia hebat nak dibandingkan dengan orang yang lain. Sebab tu kita kata janganlah kita duk terasa hebat. Makin kita belajar, maka makin tunduk kita. Makin kita ada ilmu, maka makin kita jadi orang yang tawaduk ataupun hina. Kita nak dibandingkan, bukan maksud hina. Bukan nak suruh hinakan diri, tidak. Merendahkan diri, menghina diri lain, merendahkan diri lain. Antaranya Imam Atha'illah sebut dalam salah satu hikmah dia. Apa kata Imam Atha'illah? Ini dalam bab orang yang kena puji. An-nas yamdahunaka fima yadhunnunahu fika. Manusia puji kamu dengan apa yang mereka sangkakan pada kamu. Cantiknya rumah Cik Kia, kayanya awak, cantiknya awak, hebatnya keluarga awak. Okey, contohnya orang puji kita. Maka fakun anta zaman li nafsik lamma ta'lamuhu minha. Jadilah kamu orang yang mencela diri kamu sendiri pada apa yang telah disebut oleh manusia tadi. Orang puji kita, engkau mulia, engkau hebat, engkau kaya, engkau cantik, dan semua segala-gala kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Apa kata Imam Atha'illah? Fakun anta zaman li nafsik. Jadilah engkau pencela kepada diri. Ya Allah, tidak, mereka tak kenal pada aku siapa. Aku lebih kenal siapa diri aku yang sebenar. Sebab tu dalam bab penyakit ni sebagai kelebihan yang kita dapat, kadang-kadang dia jadi muhasabah pada diri kita. Macam mana cara muhasabah yang buat? Bila kita ada kelebihan, kita akan dapat tak pujian? Dapat. Kadang-kadang pujian itu bukan sekadar dapat pada empunya badan, sampai kepada ibu bapa. Jadi takabur sekali. Anak dapat apa? 1A 4B, UPSR. Satu kampung dia pergi jajah. Anak saya dia kata memang betul lah. Saya bagi makan, bagi minum air, 7 kolam masjid. Contohnya. Jadi berbangga dengan anak sebab anak ni hebat, anaknya cerdik. Jadi orang pun tanya macam mana yang jadi anak cerdik ni. Dia pun cerita, dia kata yang pertama saya buat macam tu, yang kedua saya buat macam ni, kemudian pula setiap hari saya pantau anak saya dan sebagainya. Last sekali, boleh tak asal jadi syirik? Boleh tak? Boleh jadi syirik. Sebab apa? Dia lupa yang menjadikan manusia itu cerdik, yang menjadikan akal bagi manusia, yang Allah berikan segala nikmat itu. Allah pun Allah yang bagi, bukan kita yang buat. Sebagaimana kisah Adi Putra. Lahir Adi Putra orang budak yang cerdik. Jadi orang pergi interview mak dia. Waktu beranak, mengandung dia tu ada rasa sejuk-sejuk lah. Kemudian pula makan apa waktu mengandung tadi. Dia pun cerita, saya makan macam ni. Orang pun tiru lah apa yang mak dia makan waktu mengandung. Tiba-tiba tak jadi pun. Orang-orang yang macam ni, dia akan datang penyakit ni. Bila orang puji dia, maka waktu tersebut dia akan rasa bangga diri. Bangga dengan anak-anak yang dia telah didik, anak-anak jadi anak yang berjaya. Okey, kemudian bangga pula dengan pencapaian kat dalam hidup dia. Kemudian pula dia rasa diri dia pada waktu tersebut bermulalah datang balik penyakit yang kita katakan al-ajbul mar'u bi nafsihi. Rasa syok sendiri yang menyebabkan datangnya riya, datangnya penyakit takabur tadi bermula daripada pujian daripada orang. Sebab tu orang puji apa kita buat? Pujian ni adalah sebagai satu muhasabah. Betul ke apa yang disebut ni? Bermimpi kau cubit tangan betul. Tapi dia orang cuji aku ni. Okey, baik. Contoh. Dalam Islam kita ada satu sifat dalam ilmu tasawuf. Dia panggil as-sitru. Dan as-sitru ni juga salah satu daripada sifat yang ada pada Allah. Apa maksud as-sitru? As-sitru. Allahumma astur auratana, kita berdoa. Ya Allah, kau tutupkanlah keaiban yang ada pada kami. Allahumma astur uyubana, ya Allah, engkau tutupkanlah keaiban yang ada pada kami. Okey, Sattar. Allah bersifat dengan sifat Sattar. Ingat lagi ada seorang murid dekat Arab ni nama Haji Sattar. Haji Sattar. Sattar tu maksudnya yang maha menutup. Baik, Imam Atha'illah sebut juga dalam hikmah dia. Dia kata as-sitru sitran, as-sitru qisman.
Allah bersifat dengan sifat yang maha menutup. Jenis tutup ni ada dua jenis tutup. Kata Imam Athaillah, as-sitru qisman, sitrun 'anil maksiyah wa sitrun fiha. Menutup diri daripada maksiat dan tutup pada maksiat. Okey. Jadi saya ceritakan apa maksud dia. Al-'ammatu yatlabu min Allah Ta'ala sitrun fiha khasyata suquti martabatihim 'inda al-khalq. Wal khassatu yatlabu min Allah Ta'ala sitrun 'anha khasyata min nawari malikil haq. Ada dua jenis orang yang Allah tutup. Salah satu sifat yang ada pada Allah, kita buat dosa, kita ada keaiban, tapi Allah tutup kita. Orang hak kaya tadi, hak kononnya kita tentang pangkat, yang pelbagai pangkat-pangkat yang dia ada, siapa pun tak tahu. Sebenarnya seluar dalam yang dia pakai seminggu dia tak masuk. Ataupun kat rumah, siapa pun tak tahu. Saya kenal dengan salah seorang usaha tuan yang terutama yang di Ketua Negeri Pulau Pinang. Dia jadi usaha sulit. Dia kata, kau tahu ke tidak? Dia kata, yang tuan petun tu dalam pejabat dia pakai apa? Dalam pejabat kat luar je nampak pakai kami semak. Dalam pejabat dia pakai game lekat nama jumpa bodoh tu. Pejabat dia tak ada orang. Maknanya benda yang kadang-kadang manusia tak tahu. Jadi kita, Allah jadikan nikmat, Allah tutup keaiban tadi tu untuk nak tarbiyah diri kita, nak kenal diri. Engkau tahu tak, kalaulah manusia tahu apa yang kau buat, kalaulah manusia tahu segala keaiban yang ada pada engkau, nasihat orang tak akan puji sikit pun engkau. Kita hari ini, bahkan saya pun, kalau orang tahu, orang cari keaiban yang ada pada diri kita, mungkin saya nak cakap pun saya tak akan berani. Maka inilah salah satu sifat yang Allah berikan kepada manusia. Kita buat benda yang buruk, kita buat dosa, tapi Allah tetap tutup keaiban tadi, tidak diketahui oleh orang yang lain, melainkan kita pergi buka cerita kepada orang, ataupun memang sengaja Allah nak bukakan keaiban kita pada mata manusia. Maka ini adalah tarbiyah yang Allah nak bagi. Sebab tu tarbiyah ini untuk kita muhasabah. Kalau kita kaya, jadikan kaya tadi muhasabah kepada diri. Kalaulah kita ada kelebihan, jadikan kelebihan tadi muhasabah kepada diri. Dan jadikanlah orang yang sentiasa mencela. Maknanya aku baik, ya Allah aku tak baik lagi. Bagaimana Pak kata? Pak kata apa? Malam tengok PU apa? Apa PU? Pencetus rumah. Apa dia kata? Saya apa kata Rahmat kata apa? Saya ini da'i, bukan mufti. Saya bukan menjatuhkan hukuman pada orang, tapi saya hanya nak mengajak orang kepada kebaikan. Ustaz Karim kata apa? Boleh pakai, tapi tak boleh pakai selama-lamanya. Kataan ini boleh pakai pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Baik. Maka apa sahaja yang ada pada kita, jadikanlah sebagai muhasabah, dan jangan jadikan sebagai benda untuk kita bezakan diri kita dengan manusia yang lain. Baik. Soalan. Kalau orang puji kita kata Alhamdulillah tak apa. Okay. Puji nak kata apa? Alhamdulillah tak apa. Tengok pada tempat. Okay. Contohnya kalau dalam mesyuarat, saya selalu dulu ingat waktu belajar, waktu kami meeting, selesai meeting kami ada sesi tazkirah. Sesi tazkirah, pemberi tazkirah tu akan sebut, ingat bila mana pandangan kita diterima, sebutlah Astaghfirullahaladzim. Okay, sebut Astaghfirullahaladzim. Apa tujuan sebut Astaghfirullahaladzim? Tujuan supaya kita tak syok berlebih-lebihan. Okay, jadi orang puji kita, awak cantik, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sepenuh lebih lah pula. Orang puji kita. Tapi Astaghfirullahaladzim pun janganlah kuat sangat, pelan-pelan kawan kata mengada lah pula. Orang puji-puji kita, Astaghfirullahaladzim. Tak ya, dalam hati je lah Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, yang puji aku tak bagaimana apa yang mereka sebut. Okay, baik. Boleh juga lah nak sebut Alhamdulillah pun tak salah. Tak salah. Tapi bila dalam bab meeting tadi, kalau orang tolak pandangan kita, apa yang kata tadi? Alhamdulillah. Bila orang tolak kita, Alhamdulillah. Bila orang terima kita, Astagfirullah. Itu yang tepat. Terbalikkan. Boleh tak boleh nak sebut Alhamdulillah? Boleh juga. Pandai orang masuk Alhamdulillah lah setakat sekarang ni. Boleh masak lagi. Itu sekadar yang macam tu tak apa. Kenapa tujuannya? Ini dalam buat kita panggil tarbiyah. Bukan nak katakan salah, tapi nak didik diri, nak tarbiyah supaya kita tak membesarkan syok sendiri. Orang kan puji apa? Sekalipun puji sebab bahasa. Kadang-kadang contohnya kita katakan kita masak, kita pun pergi bagi, okay, ni aku nak bagi kat kau. Aku belajar Chef Ahmad, dia masak nasi makrubah. Okay. Bila dia masak nasi makrubah, aku pun try masak. Okay, try masak, pergilah bagi kat orang. Okay, bagi kat orang pun makan. Tak sedap pun, tapi dah orang bagi. Pujilah, kau sedap lah kau masak. Okay, baik, kita pun berbangga. Dia kata, aku tunggu minggu depan aku masak pula, kau hantar kat kau. Okay. Baik, sebab tu pujian tadi kita ambil dari sudut yang lain.
Sudut apa nak didik diri kita, nak muhasabah diri. Sebab tu disuruh kita Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim jangan sebut kuat-kuat dalam hati saja. Jangan sebut kat depan dia. Jangan sebut kat depan dia, kawan kita mengada. Pula orang nak puji sikit pun Astaghfirullahaladzim. Diam-diam saja. Adapun Alhamdulillah, bila orang kutuk kita, bila orang tolak pandangan kita, ataupun bila orang tak suka kat kita, Alhamdulillah, mungkin ini salah satu juga ujian yang Allah nak uji aku ataupun nak muhasabah pada aku. Itu cara dia. Baik, maka yang pertama itu lebih tinggi daripada yang kedua. Penyakit takabur itu lebih bahaya lagi daripada penyakit membesarkan diri, kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Sebab tu Allah kata izari. Izari benda yang berada ke atas, maka ridai benda yang dipakaikan di bawah. So kebiasaannya penyakit takabur ni penyakit ketinggian, dan azmah ni pada apa yang ada pada di sekeliling dia, kelebihan-kelebihan yang lain. Maka makna hadis ini bermaksud bahawa kedua-dua sifat ini ketentuan bagi Allah Ta'ala. Tiada patut kedua-duanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sifat ini adalah sifat bagi Allah. Ada orang dia datang jumpa kita sembang-sembang. Orang yang tak ada benda ni nak cakap, ataupun kita katakan dia tak penuhkan masa dia dengan benda yang bermanfaat, dia akan suka cari benda macam ni. Contoh duduk kat rumah, tak ada kerja apa nak buat, sekali-sekala dia nak release tension dia, pergi sembang dengan kawan-kawan, dengan jiran, tetangga dan sebagainya. Bila sembang dengan jiran, sembang apa nak sembang? Kelas agama tak masuk. Tiap-tiap hari tengok cerita sinetron, maka dia akan besar. So cerita dia cerita gosip dengan artis, gosip pasal cerita dalam filem, cerita dekat pasar malam, cerita dekat supermarket, cerita dekat tepi jalan. Kerana dia tak ada point yang sembang. Orang yang ada kat majlis ilmu tadi pergi kelas, kami cerita belajar buat sekian-sekian. Okey, ataupun orang yang baca buku, dia boleh cerita tentang apa yang dia baca. Ataupun orang yang buat baik, dia boleh kongsi kebaikan dengan orang yang lain. Adapun orang yang tidak ada apa-apa, dia akan cari benda-benda yang menyeronokkan untuk cerita. Contohnya, suami saya, suami saya begini, suami saya suka buat macam ni. Suami awak suka tak? Oh, suami saya tak macam tu. Suami saya lain sikit, suami saya dah start mula. Okey, lepas cerita suami pula, cerita anak-anak pula. Anak awak berapa hari tu, apa namanya, SPM? Anak saya dapat sekian. Oh, anak saya lebih sikit sebab saya hantar dulu tuition dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, dah start. Maka orang-orang yang macam ni, sebab dia tak ada benda nak disembangkan, nak dibuat, dia akan sembang benda-benda yang macam tu. Maka dia ceritakan tentang kelebihan dia ada. Kemudian bila orang tu cerita, oh suami saya tak macam tu. Dia mula nak membandingkan di antara kita dengan orang yang lain. Sebab tu kita berkawan dengan orang yang jahil, sakit kepala kita. Sakit kepala betul. Sebab tu nak cari kawan, carilah kawan hak boleh tegur kita, boleh bagi panduan pada kita. So kurang-kurangnya kawan yang boleh menenangkan kita, jangan cari kawan hak boleh merosakkan kita. Nanti saya ada orang sebut, dia kata ustaz, dia kata tak rasa rugi ke keluar daripada MMU. Dia kata kenapa nak ruginya pula? Yelah, dia kata kalau ustaz dah keluar besok, ustaz kerja mengajar. Dia kata so kurang-kurangnya yang pertama title sejarah tu dah tak ada. Nanti yang keduanya pula income pula, saya kata rezeki Allah yang bagi. Kemudian bila saya dah duduk macam ni, saya kata rezeki sama juga sebagaimana waktu saya kat MU. Dia kata tapi tak boleh enjoy lah ustaz. Kalau duduk kat MU, gaji MU dia dapat, gaji yang duit yang kat luar dia dapat, so boleh enjoy sikit hidup. Dia kata dia ni apa aku enjoy ke? Kenapa aku keluar macam tu? Sebab kawan kita tu kawan yang macam tu. Dalam kepala otak dia hanya dalam perkara dunia. So maknanya setiap benda yang dia buat tu dia akan letak pada dunia saja, dia tak akan pergi sampai ke akhirat. Ini sebab tu bila kita berkawan dengan orang yang macam ni, tak mustahil dia bukan nak jadikan kita baik, tapi akan jadikan kita datang sifat-sifat yang macam tu. Sebab tu orang yang macam ni, apa kita nak buat? Maka kita sekurang-kurangnya sampaikan apa yang kita boleh buat. Saya kadang seronok jumpa dengan orang yang takabur. Kata-kata dia kata saya contohnya isteri saya ke ataupun bapa saya begini. Waktu tu dia cerita tentang kehebatan dia, kita cerita tentang lemahnya kita tak ada apa. Dia kata bapa engkau orang kaya, bapa aku tak ada apa-apa, kami makan ulam makan kering saja, engkau boleh lah. Dia cerita benda yang hebat, kita cerita benda yang tak hebat. Akhir sekali dia akan malu sendirilah kata. Sebab tu cara bagaimana nak berhadapan dengan orang yang takabur. Kalau dia takabur, kita tambah takabur, takkan selesai. Engkau kahwin besok, kalau orang tak kahwin lagi, dia kata ada seorang, saya teringat ada satu perbualan. Dia ni pergi penuri rumah kawan dia. Waktu tu saya penuri kan, saya kahwin dengan Azab. Bila kahwin dengan Azab datang, dia kata kenapa tak buat pelamin macam ni. Dia kata aku besok kalau aku kahwin, aku nak buat pelamin tu yang
Laminofo yang kepala angsa ni. Okey, baik. Maknanya bila dia tengok orang lemah, dia akan ceritakan tentang kelebihan yang ada pada dia. So kita ni pula yang tak ada apa kita rasa, ya Allah, aku kenapalah aku tak ada macam tu, kenapalah orang. Maknanya bila kita bertemu dengan orang yang jahil, dia akan jumpa macam tu. Sebab tu apa kata Allah? Wa idza khatabahum jahilun qalu salama. Bila mana kamu bercakap berhadapan dengan orang yang jahil, qalu salama, ucapkanlah sejahtera kat atas mereka. Assalamualaikum, okey, minta maaf, bye-bye. Tak nak saya cakap dengan dia macam tu. Itu salah satu cara. Baik, makna hadis ini bermaksud bahawa kedua-dua sifat ini ketentuan bagi Allah dan tak boleh kerana sifat ini sifat yang ada pada Allah. Sebagaimana sabda Nabi, wala yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqala habatin khardalin min kibriya. Ada yang riwayat yang lain min nifaq. Kata Nabi, dan tidak akan masuk syurga mana-mana kamu yang dalam diri dia, dalam hati dia ada sebesar biji zarah pun. Iaitu penyakit takabur. Sebesar biji sawi, paling kecil. Kalau ada sedikit saja perasaan takabur kat dalam diri, Allah takkan terima dan takkan masuk kat dalam syurga, kerana sifat takabur ini adalah sifat syaitan ataupun sifat orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat apa lagi takabur? Firaun. Apa kata Firaun? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu semua. Akulah Tuhan kamu semua. Kenapa Firaun cakap macam tu? Kerana dia ada kelebihan. Dia pun ucap kataan yang macam tu. Sebab itulah kita tengok, boleh tak kita nak lawan balik dengan orang takabur ni? Nak tunjukkan kau dah takabur sangat, kau tengok. Boleh tak? Kalau tujuan untuk nak mengajar, dibolehkan. Contohnya berlaku ketika mana pembukaan kota Mekah. Nabi dah pun masuk ke Mekah dan Nabi dapat tawal keseluruhan daripada Mekah waktu tersebut dan dihapuskan semua batu-batu berhala. Apa yang Nabi buat waktu tu? Nabi kata, wahai Bilal, kau naik ke atas Kaabah dan alunkan azan daripada atas Kaabah. Apa tujuan Nabi minta Bilal berapa untuk alunkan azan di atas Kaabah? Yang pertama, kerana Bilal ni seorang hamba yang dihina dia. Ketika mana dia masuk Islam pada peringkat awal, mereka hina dia. Yang pertama kerana dia golongan hamba. Yang kedua, dia ni hitam legam, tak ada siapa pun, tidak ada harga diri. Tapi Nabi dah tunjukkan kepada semua Arab-Arab yang ada kat Mekah, dahulunya beliau adalah orang yang hamba, orang yang hina. Tapi disebabkan dia masuk Islam, Islam telah muliakan dia. Dan pada hari ini, kalau dahulu dia nak menghampiri Kaabah pun tak boleh, tapi disebabkan Islam di hari ini, kami minta dia naik ke atas Kaabah dan azan di atas Kaabah. Tujuannya nak tunjukkan kepada orang-orang yang takabur tadi. Maka dalam bab ni dibolehkan. Tapi orang nak tunjukkan boleh, tapi tak boleh pula orang yang menunjukkan tu untuk berniat dengan niat untuk nak takabur pada manusia yang lain. Baik. Begitu juga kita kata kat sini, saya sambung sedikit lagi. Merendah diri, kelakuan yang dipuji. Lawan kepada penyakit takabur yang kita sebutkan ini, iaitu penyakit lawan kepada penyakit takabur ni adalah sifat sifat rendah diri. Tawadhu. Okey. Penyakit ni bukan penyakit, sifat. Punya sifat tawadhu. Sifat tawadhu ni datang daripada kalimah apa? Tawadhu. Wadhu'a. Tawadhu wadhu'a. Tak maaf saya tulis bahasa Arab, tapi saya nak tunjukkan kelebihan bahasa Arab kenapa dipilih perkataan-perkataan ini. Okey, tawadhu datang daripada kalimah wadhu'a. Apa maksud wadhu'a? Letak. Okey, letak. Apa lagi maksud wadhu'a? Tempat. Benda yang berada pada satu tempat tak bergerak-gerak. Itu kita namakan sebagai wadhu'a. Baik. Maka at-tawadhu ni orang yang duduk diam. Okey, duduk diam, tidak bergerak-gerak. Okey, maksud tawadhu datang dari kalimah wadhu'a. Maka dalam istilah secara umumnya, pada istilah at-tawadhu ini merendah diri. Maksud merendah diri tidak berbangga-bangga dengan apa yang mereka ada. Bahkan kalau dia ada benda sekalipun, bukan tujuannya nak menunjuk-nunjuk kepada orang, bahkan dia sanggup untuk menyembunyikan kelebihan-kelebihan apa yang dia ada, tujuan kerana nak masuk dalam bab yang dinamakan sebagai tawadhu ini. Baik. Salah satunya ciri-ciri tawadhu, kita tengok bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Diceritakan satu hari seorang lelaki Arabi. Nabi waktu tersebut dah pun berada di Madinah. Waktu Nabi berada di Madinah, apakah posisi Nabi kat Madinah? Nabi sebagai apa? Pembesar negara. Nabi yang memerintah Madinah, ketua negara Madinah pada waktu tersebut.
Baik, ketua negara ni sudah pasti orang yang hebat. Rakyat bawahan nak pergi jumpa dengan ketua negara sudah pasti mereka akan rasa gerun dan takut sangat-sangat. Waktu tersebut ada seorang A'rabi. A'rabi ni orang yang datang daripada kawasan pendalaman Arab Badui. Dia datang nak bertemu dengan Nabi SAW. Tujuan nak tanya tentang agama, baru nak berjinak-jinak dengan agama. Kerana dah dijadikan sebagai satu benda yang ada dalam fikiran kita, orang yang ada jawatan ni sudah pasti orang ni orang yang hebat, orang yang besar, orang yang pelbagai istilah-istilah yang kita letakkan. Baik, maka dia rasa risau sangat-sangat. Datang-datang daripada jauh tengok muka Nabi. Waktu tersebut Nabi berada di atas unta. Dia datang berada di bawah. Dia datang tengok Nabi daripada jauh, dia jadi gerut, takut sangat-sangat. Apa dia buat? Dia datang menghampiri kepada Nabi, dibawa oleh sahabat. Waktu dia sampai dekat Nabi, dia dah mengeletar tubuh badan dia. Bila mengeletar, apa dia buat? Dia pegang tali unta Nabi. Kerana tak ada tempat nak pegang ni sebab mengeletar senang-senang. Pegang tali unta Nabi. Nabi tengok seorang tadi tu mengeletar itu, apa kata Nabi? Dia kata, ya ibnu fulan, wahai kamu si fulan dan si fulan, ana ibnu mra'atun, aku ini anak seorang perempuan, nak puluh min qadid, yang makan apa yang kau makan. Aku ni anak daripada seorang perempuan yang makan roti yang kering sebagaimana juga yang engkau makan. Maka aku orang biasa, bukan sebagaimana yang engkau sangkakan yang engkau duduk rasakan yang aku ni seorang yang pemimpin yang hebat dan sebagainya. Aku orang yang biasa, aku makan apa yang kau makan. Maka Nabi pun bercakap dengan lembut sehinggalah lelaki tadi, Nabi kata, sekarang ni kau cakaplah apa yang kau nak cakap. Dia pun bercakap satu persatu. Bila dia selesai cakap, maka Nabi kata, sekarang ni lepaskan kembali tali kita. Apa kata lelaki ni? Aku tak pernah jumpa dengan seorang yang begitu lembut, seorang yang begitu tawaduk sebagaimana Nabi SAW. Hebatnya dia nak melayani seorang yang datang daripada tempat yang jauh, yang menganggap Nabi sebagai seorang yang hebat. Baik, contoh yang kedua menceritakan bagaimana Nabi SAW sebagai seorang yang hebat, tidak berlagak sombong walaupun Nabi seorang Nabi. Contoh yang berlaku, yang saya pernah cerita, saya tak ingat saya cerita bila cerita ni. Cerita ketika mana satu hari seorang yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ni seorang sahabat Nabi baru masuk Islam. Semangat untuk nak mengamalkan Islam ni begitu tinggi. Datang masuk dalam masjid, Nabi tengah solat sunat. Sahabat-sahabat yang lain sedang duduk-duduk dalam masjid. Dia tengok Nabi solat, dia terus pergi solat kat belakang Nabi. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang bersin. Dia pun sebut, Alhamdulillah. Dia sebut kat mulut. Sahabat-sahabat Nabi semua terkejut. Dia ni tengah solat tapi cakap, sebut ya Alhamdulillah. Apa dia orang kata? Semua dia orang tengok pada Muawiyah bin Hakam As-Sulami ni. Kenapa engkau bersin? Bila dia orang tengok, dia pun pelik tengok orang semua tengok dia. Apa dia kata? Kenapa orang tengok-tengok aku? Dia orang pun lagi geram. Dah jawab bersin, bercakap macam mana ni. Orang Arab tabiat dia, bila dia marah ataupun geram, dia akan ambil jari ni, dia akan tepuk kat atas. Dia buat macam tu. Tepuk kat atas, tepuk tangan kiri, menunjukkan yang dia marah. Ada sebahagian yang lain disebut tanpa paha. Tanpa paha ni tanda geram. Kejap lagi kau siap kau okey apa. Bila semua sahabat buat macam tu, dia dah rasa takut. Apa dia kata? Ya Allah, habislah aku, kejap lagi mak aku tak dapat jumpa lagi dengan aku lepas ni. Sebab dia orang akan merasa aku. Seorang lelaki pula kata, diam. Okey, bagi amaran dia. Selesai semua solat. Kalau kita ustaz ada senang ustaz yang garang-garang. Baru-baru ni Dr. Wahidah kan, dia ceritakan dia pergi ke masjid. Ada orang masjid halau dia suruh pergi solat kat bawah tangga. Halau dia dan anak dia pergi solat kat bawah tangga. Sebab apa? Sebab mungkin orang tu sebab dia ada jawatan, dia tak nak tengok kanak-kanak masuk dalam solat. Begitu sekali cara teguran yang dia buat. Ada orang pada hari Jumaat dia marah budak-budak yang sedang cakap-cakap. Apa dia buat? Dia pergi tengking habis satu masjid dengar. Ataupun seorang ustaz. Kalau zaman dahulu ya, tapi kalau zaman hari ini pelik. Iaitu ustaz-ustaz yang mengajar tapi ya Allah garang nak mampus. Saya ingat lagi ada seorang ustaz saya. Kita mengajar kat belakang. Dia mengajar kat depan, kita duduk kat belakang. Dia masuk kelas apa tak boleh angkat kepala. Bunyi satu sorok, bukan sekadar duster pergi kat belakang. Kursi ni dia boleh angkat kursi, dia akan campur angkat belakang. Sampai macam tu sekali. Okey, ada satu jenis lagi pula. Sebab tu saya kat Jordan. Ustaz saya apa syarat? Namanya Dr. Dr. Zahlul. Bukan Dr. Zahlul. Tak ingatlah nama dia. Doktor ni pelik, pakai topi cowboy masuk mengajar. Dia masuk kelas, dia kata, jumpa saya kat tengah jalan, siapa pun jangan bagi salam. Okey, maaf orang bagi salam dekat dia sampai begitu sekali. Ini semua orang yang kita katakan masuk dalam kategori macam tu. Baik.
Kalau kita buat salah, apa dia buat? Dimakinya kita, dicercanya kita, dimarah dalam tu juga. Bahkan dipanggil kita dengan panggilan-panggilan yang pelik di hadapan khalayak ramai. Maka ni bukan semua datang daripada sifat Nabi. Nabi apa yang buat? Muawiyah bin Hakam Sulami kata, setelah selesai aku solat, Nabi terus berpusing menghadap aku, lutut bertemu lutut, dan Nabi letakkan tangan Nabi ke atas paha dia. Apa Nabi kata? Wahai Muawiyah, solat ini tak boleh guna, tak, inna solata la tasihhu la tasihhu bitasbihi illa bitasbihi wat takbiri wa qiraatil Quran. Wahai Muawiyah, solat ini hanyalah tasbih, hanyalah baca Al-Quran dan hanyalah takbir, dan tidak ada di dalamnya perkataan cakap-cakap manusia, tak boleh bercakap dalam solat. Apa kata Muawiyah? Aku tak pernah jumpa pun dengan seorang lelaki, seorang guru yang sebaik Nabi dalam bab nak menegur manusia. Maka itu salah satu akhlak yang Nabi tunjukkan. Nabi tak rasa berlagak sombong. Nabi merendahkan diri bila mana berada di hadapan orang-orang yang rendah. Baik, boleh tak kita nak menonjolkan diri? Boleh, beberapa keadaan. Antaranya dalil diceritakan berkaitan tentang peristiwa Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab pergi ziarah Muawiyah bin Abi Sufyan, di Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan dilantik oleh Umar Al-Khattab sebagai gubernur Syam. Maka waktu tersebut Umar Al-Khattab orang yang terkenal dengan sifat gubernur. Bila dia datang masuk pergi ke Syam untuk seorang presiden negara, khalifah datang nak ziarah menteri yang dia lantik untuk menjaga satu tempat. Dia pergi ke Syam naik kedai. Kemudiannya pula yang tuntun kedai, yang naik duduk kat atas kedai tu siapa? Siapa ingat? Pembantu dia yang duduk kat atas kedai, dia pula berjalan dari kedai. Okey. Kemudian tak pula bila orang tengok sampai-sampai tu orang tak kenal, kerana dia pakai pakaian yang tutup di sebahagian atas dan tutup daripada bawah, macam orang pakai kain ihram. Pada pakaian itu ada lebih 10 tampung pada pakaian dia. Bila dia sampai, dia tengok ada satu orang yang diusung, Muawiyah bin Abi Sufyan diusung di atas singgasana, diiringi oleh oleh pengiring yang ramai. Mereka duduk tunggu dekat depan kota Syam waktu tersebut. Dia tengok daripada jauh. Bila Muawiyah bin Abi Sufyan nampak Umar, Muawiyah saja yang kenal, orang Syam tak kenal. Mereka kata habislah aku, sebab tengok Umar masuk dalam keadaan pakai baju yang biasa. Dia lari balik ke rumah, tukar balik baju dia, tukar baju semua. Kemudian Umar pun sampai dekat pintu Syam. Dia pun tanya, siapa yang tadi yang duduk kat atas singgah sana yang diiring begitu ramai? Oh, itulah sultan kami. Ayat Syam dekat, itulah sultan kami. Oh, dia kata, kat mana rumah dia? Tu rumah paling besar sekali dia. Umar pergi ke rumah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dia dah takut. Apa dia buat? Dia tak tunggu kat dalam rumah, dia keluar siap-siap duduk kat depan rumah dia, dah pakai baju biasa. Sampai saja Umar pun cakap, wahai Muawiyah, adakah aku hantar engkau datang ke Syam ni untuk engkau kumpulkan harta kekayaan dan berbangga-bangga dengan nikmat yang Allah berikan kat dunia ni? Maka dia kata, kalau beginilah engkau datang, aku suruh engkau jaga rakyat, bukan suruh jaga engkau sendiri. Maka apa kata Muawiyah? Wahai Amirul Mukminin, tidaklah tujuan aku buat benda ni semua untuk tujuan berbangga-bangga ataupun nak membesarkan diri, melainkan disebabkan kerana di sekeliling kita adalah negara-negara yang hebat, Parsi, Rom dan sebagainya. Mereka mempunyai bala tentera, mereka mempunyai kota-kota yang hebat. Kalaulah sekiranya kita berada dalam keadaan menunjukkan kelemahan kita, sudah pasti kita akan dibuli. Sebab tu aku buat istana aku, istana yang besar. Kemana-mana tempat yang aku pergi, aku diiringi oleh tentera-tentera nak menunjukkan gahnya, hebatnya tentera Islam ataupun kerajaan Islam yang ada pada waktu tersebut. Dia pun baca satu ayat Al-Quran. Allah SWT ayat berkaitan tentang peperangan tu. Kafa bima rahmatul wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Mempersiapkanlah diri kamu dengan persiapan-persiapan ketenteraan dan kehebatan-kehebatan yang lain. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, tujuan untuk nak takutkan musuh-musuh Allah. Maka tujuan yang macam tu dibolehkan. Contohnya Amerika menunjukkan kehebatan, maka kita pun menunjukkan kehebatan. Tujuan untuk musuh begitu pun dibolehkan. Tidak menjadi masalah pada apa yang kita niatkan. Sebagaimana yang Muawiyah menunjukkan kehebatan yang ada pada dia dan jawatan yang beliau sandang, tujuan nak menggerunkan pihak musuh, maka kat sini dibolehkan. Adapun dalam bab-bab yang lain, terutama dalam bab ibadat, memang tak dibenarkan sama sekali dan masuklah hukumnya dalam bab perkara-perkara yang dinamakan perkara yang haram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau sekiranya ada persoalan, sebelum kita rehat sebentar.
Dia faham? Okey.